Selamat sejahtera semua, saya Isabel, Pegawai Sains Pemakanan dari Klinik Kesihatan Tamparuri. Tajuk saya adalah Panduan Penyediaan Hidangan Sihat. Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat info tentang panduan memilih bahan mentah, panduan merancang menu, panduan menyedia makanan secara sihat dan selamat. Menurut the Malaysian Adult Nutrition Survey 2014 and the Malaysia School-Based Nutrition Survey 2012, pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan produk tenusu di kalangan remaja dan orang dewasa adalah kurang daripada jumlah sajian sehari yang disarankan. Terdapat 51.7% remaja mengambil kurang dari 2 sajian buah-buahan dalam sehari, manakala untuk populasi dewasa adalah sebanyak 85%. Bagi pengambilan sayur-sayuran yang kurang dari 3 sajian sehari, terdapat 93.7% bagi remaja, manakala 81.7% bagi orang dewasa. Selain itu, pengambilan susu dan produk tenusu yang kurang daripada jumlah saranan sehari terdapat 81.5% remaja dan 76% orang dewasa. Ini menunjukkan juga peratusan remaja dan dewasa yang capai jumlah sajian sehari dalam pengambilan buah-buahan adalah 48.3% remaja dan 15% dewasa sahaja. Manakala bagi pengambilan sayur-sayuran terdapat 6.3% remaja dan 18.3% dewasa sahaja. Selain itu, hanya terdapat 18.5% remaja dan 24% dewasa yang capai jumlah sajian sehari bagi pengambilan susu dan produk tenusu yang disarankan. Oleh itu, penyediaan hidangan sihat adalah penting supaya kita dapat meningkatkan tahap kesedaran makan secara sihat, dapat menggalakkan amalan makan secara sihat dan meningkatkan tahap kesihatan orang ramai. Bagaimana menyediakan makanan sihat? Ia bermula daripada pemilihan bahan mentah. Pastikan buah-buahan dan sayur tidak layu dan kering, tidak berubah warna dan tidak berbau busuk. Bagi memilih ikan yang segar, pilih ikan yang kulit berkilat dan segar, matanya jernih dan bercahaya, dan insangnya berwarna merah cerah. Jika memilih daging, pastikan daging berwarna merah cerah, tidak berbau busuk dan tidak banyak lemak. Ayam yang segar, kulitnya berwarna cerah dan tidak lebam, tidak berlendir dan berbau busuk. Isi pejar dan anjal. Pilih udang yang segar dengan kulit berwarna cerah dan bersinar, kepala tidak tertangga, tidak berbau busuk dan isinya pejar dan anjal juga. Pilih telur yang segar, elak memilih telur yang retak, pecah, diseraputi oleh najis dan kekotoran. Pilih bijirin dan bijian yang tidak lembap atau basah, tidak reput dan berkulat, tidak mengandungi serangga atau bahan asing. Elak membeli makanan dalam tin yang kemek atau bocor, atau berkarat, atau kembung, atau telah tamat tarik luput. Untuk merancang menu, kita perlu mengambil kira 5 kumpulan makanan, iaitu nasi, mi, roti, bijirin dan produk bijirin, serta ubi-ubian, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam, itik, daging, telur dan kekacang, susu dan produk-produk tenusu. Supaya menu kita adalah seimbang dan mengandungi 5 kumpulan makanan.
Selain itu, guna sedikit sahaja lemak, sikit saja minyak, sikit saja gula dan sikit garam dalam masakan. Rancang menu dengan pelbagai jenis masakan yang sihat seperti mengukus dan merebus dan lain-lain. Hadkan kaedah menggoreng yang menggunakan minyak yang banyak. Gunakan bahan-bahan yang segar. Pelbagaikan sumber protein dengan campuran sumber protein haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kita boleh menambahkan sumber kekacang ke dalam masakan. Campurkan pelbagai jenis sayur-sayuran dalam masakan sebab setiap jenis buah-buahan dan sayur-sayuran membekalkan nutrien yang berbeza. Kita perlu menyedia makanan secara sihat dan selamat. Pertama, basuh bahan mentah dengan teliti. Basuh tangan sebelum dan selepas mengendali bahan mentah dan basuh makanan yang disaji mentah seperti buah, ulam-ulaman dan salad dengan teliti sebelum disaji. Rendam sayur-sayuran yang belum dipotong untuk menanggalkan pasir dan bahan-bahan lain. Kemudian cuci dengan teliti menggunakan air yang mengalir sehingga bersih. Cuci permukaan kentang, keledek dan sengkuang sehingga bersih. Gunakan alatan dapur yang sesuai dan bersih semasa menyediakan makanan. Permukaan tempat menyediakan makanan hendaklah sentiasa bersih. Alat dan tempat menyedia makanan hendaklah bersih dan dibuat daripada bahan yang mudah dibasuh. Gunakan papan pemotong yang dibuat daripada bahan sintetik dan tidak mudah berkulat. Papan pemotong kayu tidak dicadangkan kerana mudah dicemari bakteria. Basuh semua alatan dapur yang telah digunakan untuk menyediakan makanan mentah dengan teliti. Menggunakan air panas dan bahan cuci untuk membunuh bakteria. Sediakan tuara yang berasingan untuk mengelap pinggan, tangan dan meja. Tukar tuala pengelap pinggan dan perkakas dapur setiap hari. Masak makanan dengan teliti, terutamanya sumber protein. Contohnya ikan, hasil laut, daging, ayam dan telur. Elakkan masakan separa masak. Potong makanan kepada saiz yang tertentu untuk membolehkan haba menembusi makanan semasa dimasak. Cairkan ikan, ayam atau daging yang beku dengan sempurna sebelum dimasak untuk memastikan semua bahagian bahan ini dimasak secukupnya. Masak siput dan kerang dengan teliti sebelum dimakan kerana makanan ini sumber pembiakan kuman dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Sentiasa mengacau cecair seperti sup, kari atau kuah dengan teliti untuk memastikan haba diedarkan sama rata. Hidangkan makanan yang telah dimasak dengan segera. Pastikan makanan ditutup sebelum dihidangkan. Jangan gunakan bahan percetak seperti surat khabar sebagai penutup. Sajikan makanan panas dalam keadaan panas dan makanan sejuk dalam keadaan sejuk. Elakkan daripada menyusun bekas berisi makanan secara bertindih semasa dipamer atau dihidang atau disimpan. Tidak menggunakan peralatan yang sumbing, retak atau berkarat. Elakkan menyimpan makanan yang dimasak lebih daripada 4 jam pada suhu bilik. Hidangkan makanan dengan cara yang menarik dengan menghiaskan makanan dengan hirisan ceri, daun bawang, parutan robak merah atau kacang pis di atas makanan. Tidak digalakkan menghidangkan minuman teh atau kopi bersama hidangan utama. Sediakan gula dan susu berasingan daripada teh atau kopi.
Pastikan buah-buahan dipotong sejurus sebelum dihidangkan. Sediakan air kosong setiap kali menghidangkan makanan. Ini adalah tata cara menghidang makanan semasa mesyuarat. Kita boleh membalut makanan dengan plastik pembalut makanan dan lekatkan kalori tagging seperti dalam gambar ini. Ini adalah contoh penyediaan kaedah buffet. Kita boleh letak kalori tagging di atas meja hidangan. Untuk kaedah hidang, kita boleh menyediakan menu dengan kalori tagging. Kita boleh letaknya di atas meja. Untuk makanan tapau, kita boleh lekatkan kalori tagging di atas bekas plastik. Apakah jenis makanan yang sesuai dijual di kafeteria sihat? Contoh makanan yang bermasak seperti nasi, nasi perang, nasi lemak, mi atau mihun, bubur, capati, ubi-ubian, jagung, roti, roti bijirin penuh, lauk pauk, sayur-sayuran, kuih mui, kekacang dan lain-lain. Semua buah-buahan segar seperti petik, jambu batu, nanas, pisang, tembikai dan lain-lain. Minuman yang boleh dijual contohnya teh, kopi, minuman coklat, minuman pla campur yang mendapat logo pilihan lebih sihat, Healthy Choice logo. Selain itu, boleh menjual yogurt rendah lemak, susu segar, susu yang rendah lemak, susu skim, atau menyediakan pilihan minuman yang dibancut dengan susu rendah lemak atau susu skim. Minuman yang dibuat daripada buah-buahan seperti oren, limau nipis, tembikai, nanas dan lain-lain disediakan daripada buah-buahan yang segar. Air yang lain seperti air bali dan susu kacang soya boleh dijual di kafeteria sihat juga. Yang wajib kita perlu menyediakan adalah air mineral atau air minuman. Sediakan minuman kurang gula atas permintaan pelanggan. Gambar-gambar ini adalah makanan dan minuman yang dilarang dijual di kafeteria sihat. Seperti makanan yang telah dijeruk sama ada masam, masin atau manis, basah atau kering, contohnya asam masin, jeruk mangga, kulit limau, atau makanan ringan yang mengandungi bahan perisa atau pewarna tiruan dan mi segera. Makanan diproses iaitu daging burger, sausage dan nugget, atau gulak-gulak kecuali gulak-gulak berubat. Dan last sekali adalah makanan yang berkrim atau bersarut dengan gula. Minuman yang tidak boleh dijual di kafeteria sihat, contohnya minuman pracampur kecuali yang mendapat logo pilihan lebih sihat, minuman alkohol, minuman berkarbonat termasuk minuman berkarbonat dengan pemanis tiruan, contohnya Cordia sirap atau Cordia oren. Untuk rumusan, amalkan penyediaan dan penghidangan makanan yang secara sihat. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada soalan, sila hubungi saya at WhatsApp group khusus Kafeteria Sihat 1.